You are watching Eddie Real Story YouTube channel. Please like, share, and subscribe now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pada hari yang sama saya ingin membicarakan mengenai May. Kumpulan May adalah kumpulan yang tidak asing lagi. Kita membesar dengan lagu-lagu mereka, lagu-lagu yang hebat mereka yang sampai hari ini pun masih kita dengar dan kita suka lagu-lagu mereka. Hari ini May telah berpecah. Sebelum ini telah berlaku 3 penyanyi yang memasuki May, dan hari ini another singer iaitu AJ juga memasuki May, dan Mus keluar daripada May. Apa yang kita lihat hari ini, Mus menyertai satu pertandingan di sebuah stesen TV, dan apakah implikasi ataupun apakah yang akan Mus dapati daripada pertandingan seumpama ini. Mari kita sama-sama menyoroti beberapa persoalan yang akan saya bawa kepada anda. Sebagaimana yang kita ketahui, Mus adalah bekas vokalis May yang tidak asing lagi, dan dia telah berjaya menaikkan nama May sebelum ini, dan semua orang tahu keupayaan dan kebolehan Mus. Kita tak mau nafikan. Dan begitu juga penyanyi baru mereka, kumpulan May, iaitu AG, yang mempunyai vokal yang mirip kepada Mus, dan ini akan mengekalkan identiti May dengan lagu-lagu mereka. Sekiranya ada lagu-lagu baru mereka, maka fans akan dapat melihat satu pembaharuan ataupun pembawakan daripada AG sendiri. Kita tunggu dan lihat. Okey, apa yang kita akan persoalkan hari ini adalah apakah implikasi daripada Mus menyertai sebuah pertandingan di sebuah stesen TV. Katalah kita ambil katalah Mus tiba-tiba menjuarai pertandingan ini. Ke mana Mus akan pergi? Adakah dia mampu untuk bangkit sebagai vokalis solo? Maksudnya pada zaman hari ini kita tahu kita tidak lagi seperti dahulu ya. Dulu kita ada album 10 lagu, ada 2-3 lagu yang bagus, yang kita boleh masuk dalam jiwa kita, maka artis itu akan popular. Dan pada hari ini Mus terpaksa mengikut trend orang zaman sekarang, iaitu mengeluarkan hanya single. Jadi berapa banyak single yang Mus perlukan untuk mengekalkan populariti dia apabila dia andai kata telah memenangi pertandingan itu nanti. Ini yang kita nampak, ada usaha-usaha yang sedang dilakukan oleh Mus. Okey, kita berbalik kepada May. May hanya perlu lagu yang baik, kerana mereka ada AG yang mempunyai pembawakan ataupun lontaran vokal yang baik. Jadi May hanya perlu mengeluarkan lagu ataupun mini album yang baik, maka May akan dapat kembali mengekalkan kedudukan mereka di dalam industri, terutamanya kepada fans rock yang ada di Malaysia. Bagi Mus pula, untuk mengekalkan apabila dia katalah dia telah memenangi pertandingan di stesen TV itu, untuk dia mengekalkan momentum populariti dia, itu perlukan usaha yang berterusan dan amat sukar ya. Kerana kita tahu hari ini kita bukan lagi seperti dulu. Kita tak kebanyakan radio, stesen-stesen radio sekarang hari ini, dia takkan main lagi lagu orang-orang lama yang baru. Faham kena faham. Orang lama ni maksudnya otai-otai yang dah berusia 30 ke atas. Kita 30 tahun ke atas ni biasalah. May, Ekspedisi, Loving Bond, Meditasi, Melissa, Dhamma Sutra, Handy Black, Left Handed, Search, Wings, semua anggotanya mesti dah 30 tahun ke atas. Dalam fenomena hari ini, radio-radio swasta tidak lagi akan memutarkan lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang
yang telah melebihi 30 tahun. Walaupun lagu itu lagu baru. Jadi apa yang kita dengar hari ni ialah lagu-lagu lama. Contoh kalau BPR, 1000 tahun takkan mungkin. UK's, Untukmu Ibu, Di Pohon Cemara, Ekspedisi, lagu-lagu lama mereka. Lagu-lagu dulu yang popular dulu, hanya itu lagu-lagu yang mereka siarkan. Tetapi sekiranya mereka ni, otak-otak ni keluar album baru ataupun lagu-lagu baru, lagu-lagu mereka yang baru ni walaupun sedap macam mana pun tak dapat hak untuk disiarkan dalam radio-radio hari ini. Kerana BBNU telah menguasai radio-radio swasta pada hari ini. Apa yang berlaku ini amatlah menyedihkan. Walaupun kita tahu kita mempunyai pengaruh lain ataupun kita boleh berusaha ke arah lain, iaitu menerbitkan video dan menyiarkan di YouTube supaya peminat boleh melihat sendiri lagu-lagu baru, tetapi ini kurang berkesan kerana kalau lagu tu dikeluarkan walaupun sedap macam mana, kita kena buka YouTube baru kita boleh dengar lagu tu, mungkin agak sukar untuk lagu itu menjadi popular. Tetapi kalau lagu-lagu itu dapat memasuki corong-corong radio seperti dulu, barulah kita akan nampak lagu-lagu otai-otai ini akan kembali menyerang pesada seni tanah air. Tapi malangnya itu tidak berlaku hari ini. Jadi kita balik kepada Mus tadi. Dia mestilah dah 30 ke atas. Apa yang akan berlaku pada dia? Okey, kita ambil contoh, sebagai contoh, Mus sebelum pertandingan ini ada mengeluarkan sebuah single. Kemana perginya single tu? Adakah telah mendapat tempat di hati fansnya? Jadi saya yakin nanti akan Mus akan keluarkan lagi single selepas katalah dia menjuarai pertandingan ini, dan kemudian keluar single pun dia akan menerima nasib yang sama selagi radio swasta tidak memainkan peranan ataupun memberi ruang kepada otai-otai, rockers otai ini untuk mengetengahkan karya baru mereka. Ini adalah fenomena yang kita lihat sedang berlaku pada hari ini, dan ia amat menyedihkan kerana karya-karya yang hebat, karya-karya yang sedap didengar tidak popular, hanya bermain-main di dalam YouTube. Jadi kita kena realistik brother. So dalam keadaan hari ini, kita terpaksa, sebagai contoh Jamal Abdullah terpaksa berduet dengan penyanyi baru Wani Hasnita, dan begitu juga dengan Siti Nurhaliza, seorang legend yang juga terpaksa bergabung dengan rappers dari pelbagai sudut kerana untuk menembusi radio-radio swasta. Tetapi itu pun terpulang kepada syarikat rakaman ataupun usaha mereka, macam mana usaha mereka untuk mengetengahkan lagu itu. Senang cerita, pendek kata, adalah amat sukar untuk artis-artis otai mengetengahkan lagu-lagu baru mereka ke radio. Radio main peranan yang penting kerana kita waktu kita driving, kita dengar radio, kita tak dengar YouTube, kita dengar radio. So radio amat besar pengaruhnya, dan kita terpaksa mohon supaya radio-radio swasta ini membantu otai-otai. Kita tak boleh lawan mereka, kita kena compromise dengan mereka, kita kena usaha mengambil hati mereka. DJ pun dah tak ada kuasa sekarang ni. Semua sekarang ni dia ada, kalau tak silap saya, dalam radio swasta dia ada manager. Maknanya manager ni akan atur lagu-lagu yang akan disiarkan dalam hari itulah. Sepanjang hari tu manager ni akan siarkan. Manager ni akan atur. Dan DJ hanya putarkan lagu yang telah diatur oleh manager mereka. Jadi ini yang berlaku pada hari ini, menyebabkan DJ pun sendiri tidak ada kuasa. Maknanya kuasa mereka terbatas, dan mereka terpaksa akut kerana mereka makan gaji.
So ini yang berlaku pada hari ini, sebab saya pernah ada jumpa lah 2-3 DJ, mereka kata kita orang tak boleh buat apa kerana itu peraturan yang telah ditetapkan oleh stesen radio. Kami makan gaji dekat situ, kami ikut je. Memang kadang-kadang tu terasa juga nak putarkan lagu-lagu otai yang baru, yang sedap, tapi kita tak boleh kerana itu telah setting lagu-lagu tu telah dilakukan oleh pengurus ataupun manager radio berkenaan atau bahagian siaran itu, ataupun program-program tertentu itu. Jadi ini yang berlaku pada hari ini. Kita telah masyarakat telah disogokkan dengan lagu-lagu yang saya pun tak faham lagu bercakap. Saya bukanlah nak menghina kan, bukan nak menghina. Boleh kita dengar lagu-lagu tu, tapi bagilah adil. Lagu-lagu tu pun siar, lagu-lagu otai pun siar lah. Bukan lagu-lagu lama otai. Lagu-lagu lama otai tu kita semua dah tahu dah. Memang tak ada siapa boleh melawannya. Kita cerita pasal lagu-lagu baru otai. Maknanya katalah Mus keluar lagu baru. So bantulah dia. Kalau Mei keluar lagu baru nanti, bantulah dia. Tapi DJ kata dia tak ada kuasa. So pada siapa yang kita harus minta bantuan? So dekat sini fans kena bersatu. Sebab itu saya cakap, kalau kita berpecah belah, kita membiarkan orang mengotak-katikkan hidup kita, jadi inilah yang akan kita dapat. Kita dah disogokkan dengan lagu-lagu yang bukan dari jiwa, bukan dari jiwa kita. Jadi kita disogokkan dengan lagu-lagu itu, kita dengar bawa kereta pun, apalah lagu macam ni dia orang pasang. Jadi kita tak boleh buat apa, kerana kita tidak ada kuasa untuk menghalang stesen-stesen radio ni daripada terus melakukan apa yang mereka lakukan pada hari ini. So kalau kecuali kita bersatu, fans, terutamanya fans rock. Kita ada berjuta fans rock, tapi kita tak bersatu, asyik nak bergaduh sama sendiri. Orang ni bergaduh dengan orang tu bergaduh. Sebab itu saya banyak mengajak kepada penyatuan. Bila kita bersatu, banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama. Daripada menetapkan radio-radio supaya memutarkan lagu-lagu seperti dulu, dan begitu juga kita lebih mudah untuk memberi peringatan sebagai manusia. Kita pasti perlukan kepada peringatan. Tiap-tiap hari kita kena ingatkan sahabat sandai kita, kerana dunia ni hanya pinjaman. Sekejap je kita hidup ni. Kalau ikut daripada perhitungan dunia dengan akhirat ni, satu hari di akhirat. Akhirat tu maksudnya selepas kita matilah, alam barzah dan sebagainya. Satu hari di akhirat itu bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Bukan 1000 tahun takkan mungkin, 1000 tahun mungkin. Okey. Sebab apa? Bila kita mati, hari pertama kita di alam barzah itu dinamakan akhirat lah. Dunia akhirat kita bermula daripada alam barzah. So dekat sana, satu hari bersama dengan 1000 tahun dunia. Kita tak dapat hidup seperti itu. Kalau saya buat hitungan hari tu, lebih kurang kita hidup ni lebih kurang dalam 2 jam je. Kalau katalah 60-70 tahun, 90 tahun 3 jam je. Kalau ikut ukuran saya tadi, 90 tahun macam Mahathir, Datuk Tun Mahathir, lebih kurang dalam 3 jam lebih je dia hidup kat dunia ni. Dah macam-macam dia rasa, macam-macam dia dah buat. Sebenarnya apa yang dia boleh buat dalam masa 3 jam? So apa yang kita lakukan pada hari ini dekat dunia ni, dalam waktu yang begitu singkat, ada yang mati umur 40, 50. Maknanya pendek kata umur umat Muhammad pada hari ini less than 3 hours waktu akhirat. Jadi kita belagak sangat, kita hebat sangat. Wah, ini tu apa semua macam-macam kita nak buat, sampai kita lupa kewajipan kita kepada Allah SWT. Dalam masa yang singkat ini kita kena ada bekal. Kita nak bawa bekal yang banyak. Dalam masa 3 jam ke bawah ni, kita hidup kat dunia ni, kita nak bawa bekalan yang begitu banyak untuk menghadapi dunia sebelah sana.
Terutamanya yang paling saya tak tahulah, orang lain saya tak tahu. Saya dah dengar macam-macam, matahari sejengkal, peluh kita dan sebagainya di padang mahsyar, tapi saya paling takut dalam kubur. Kenapa saya takut dalam kubur? Apabila kita diturunkan oleh keluarga kita ke dalam liang lahat, kemudian mereka tanam dan mereka meninggalkan kita keseorangan. Kita tak pernah berada dalam satu tempat ataupun liang yang begitu sempit. Ya, begitu sempit, gelap. Ya. Itu yang saya takut dan saya yakin semua orang takut nak menghadapi benda ni. Jadi mari kita sama-sama dekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana yang pertama sekali bila kita masuk dalam liang lahat itu, apabila keluarga kita dah pulang, dah balik, kita tinggal seorang-seorang, malaikat datang dan malaikat tanya, siapa Tuhan kamu dan sebagainya. Kita dah jawab, katalah Alhamdulillah, kita dapat jawab. Kemudian pertama sekali amalan yang dia akan tanya adalah solat. Jadi sebab itu, marilah kita sama-sama, ya sahabat, saya sedih kalau kita tak takut pada alam kubur. Itu memang tak faham lah. Jadi marilah kita sama-sama mengerjakan solat 5 waktu sehari semalam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nak tambah solat sunat dan sebagainya itu tak apa, tapi yang wajib tu buat dulu, ya. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan lain-lain perkara, amal jariah, sedekah dan sebagainya. Jadi sahabat semua, saya takut alam kubur. Saya yakin anda juga takut apabila ditinggalkan seorang diri di sana. Apabila Allah tanya, mana kekuatan kamu? Allah suruh malaikat tanya, tunjukkan aku kekuatan kamu. Mana kamu gedebe sangat hari tu, gangster sangat. Mari tunjukkan. Waktu tu kita terketar, terkencing, terberak dalam kubur tu. Bro, sis, ya. Jadi sebab itu, untuk kita diselamatkan oleh Allah SWT, hendaklah kita pada masa yang singkat 3 jam kita hidup di dunia ni, kita lakukanlah amal soleh. Kalau kita tak mampu lakukan amal soleh yang besar-besar, kita buat, jangan tinggal solat. Itu yang penting. Subuh kena bangun. Kalau dapat pergi masjid, Alhamdulillah. Kalau tak, solat. Yang penting solat. 5 waktu ni jangan tinggal. Okay, bro and sis. Saya ingatkan ni untuk diri saya dan bro and sis semua kerana kasih sayang saya kepada anda semua. Saya takut kita dihina di akhirat nanti, kita disiksa di dalam kubur, supaya kita tidak mengalami itu. Sebab tu kita kena sama-sama berusaha meningkatkan amal soleh. Baik sis, bro. Jadi artis, hiburan-hiburan juga kita kena bersatu supaya kita dapat menyampaikan dakwah dengan lebih baik. So semoga semua mendapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Istiqamah, ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Do follow us on Facebook Eddie Badrui Expedisi and Instagram Uncle Eddie Expedisi. Thank you for watching. Bye.